Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah untuk meneruskan lagi penghidupan serta pengabdian diri kita lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Hari ini kita berada pada hari Jumaat 8 Mei 2020 bersamaan dengan 15 Ramadan 1441 Hijrah. Jilsah duha kita pada hari ini bertajuk Membina Akhlak Terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan memperdulikan orang-orang yang bodoh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sabda baginda yang bermaksud, aku diutuskan oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menurut bahasa, perkataan akhlak atau khulqu dari bahasa Arab bermaksud perangai, budi, tabiat dan adab. Ia terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah, terpuji, baik, dan akhlak mazmumah, keji, buruk ataupun tercela. Abdullah bin Mubarak menjelaskan akhlak terpuji itu ialah wajah yang manis, yakni apabila berhadapan dengan manusia, melakukan perkara ma'ruf seperti amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat dengan perkataan yang baik dan melakukan kebaikan dengan tangan seperti membantu dan menahan diri daripada melakukan perkara yang menyakiti orang lain. Akhlak yang terpuji ini terhimpun dalam ayat daripada surah Al-A'raf di atas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahukah aku kabarkan kamu orang yang paling dikasihi Allah dan duduk paling hampir denganku pada hari kiamat?" Sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Orang yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya." Antara contoh akhlak terpuji, merendah diri, yakni tawaduk, lemah lembut, penyayang, manis muka, tidak buruk sangka, tidak menyakiti orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Janganlah kamu memandang rendah sesuatu kebaikan, walaupun sekadar bermanis muka ketika bertemu saudara-saudaramu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "Hendaklah kamu menahan daripada melakukan kejahatan, kerana itu juga merupakan satu sedekah." Ditanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang menyebabkan ramai masuk syurga kerananya, maka berkata sabda Rasulullah SAW, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ditanya perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka, jawab Nabi SAW, mulut dan kemaluan. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita mengambil beberapa pengajaran bagaimana kita ingin mengecapi akhlak yang terbaik. Dalam arti kata lain, akhlak tersebut diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya mudah, iaitu dengan mencontohi beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti berikut. Yang pertama, sifat pemurah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang amat pemurah. Setiap hari baginda akan memastikan harta yang dimilikinya itu akan didermakan kepada fakir miskin. Rezeki yang diperolehi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh baginda itu hanyalah sekadar untuk keperluannya sahaja, manakala selebihnya diberikan kepada mereka yang memerlukan.
Akhlak yang kedua, beradab ketika menjamu makanan. Baginda mengajar kepada kita sebelum makan mulakan dengan berdoa. Selain menghalang syaitan daripada berkongsi makanan dengan kita, berdoa juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rezeki yang dikurniakan. Tangan kanan digunakan untuk menyuap makanan dan baginda akan memilih lauk yang paling dekat terlebih dahulu. Selain itu, baginda juga tidak akan mencela makanan apabila tidak menyukainya, melainkan hanya menyisihkannya sahaja. Akhlak yang ketiga, pemakaian dan berwangi-wangian. Baginda amat sederhana dalam aspek pemakaian. Warna putih adalah warna kegemaran baginda. Setiap kali memakai pakaian, baginda akan memulakan dari arah kanan dan disertai doa. Manakala apabila melepaskan pakaian pula, dimulakan dengan sebelah kiri. Selain menjaga kebersihan dan kekemasan pemakaiannya, baginda turut menyukai wangian-wangian dan tubuh Nabi SAW sentiasa berbau harum. Akhlak yang keempat, menjaga tutur kata. Ketika berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap, melainkan yang penting dan terdapat keperluan. Baginda tidak akan meninggikan suara, melainkan untuk menyatakan hal yang benar dan apabila ia berkait hak-hak Allah. Apabila ada yang bertanyakan sesuatu padanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Yang kelima, berlapang dada dan pemaaf. Sebagaimana kata Aisyah, baginda yakni Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak pernah berlaku keji, tidak pula mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar dan tidak pernah membalas dengan perkara tercela yang serupa. Akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak yang keenam, berkasih sayang sesama manusia. Apabila 2 atau 3 hari Rasulullah SAW tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, baginda pasti akan bertanya dan mencari mereka. Baginda akan menziarahi ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Malah baginda bersolat, makan dan duduk bersama para sahabat. Dan yang ketujuh, ibadah. Walaupun baginda seorang Rasul, kekasih Allah dan syurga itu pasti miliknya, namun baginda tidak mengabaikan perintah Allah kepada setiap hambanya. Bahkan memperbanyakkan solatnya sehingga bengkak kakinya melebihi umat yang lain. Selain itu, baginda turut berpuasa selang sehari dan sentiasa membasahkan lidahnya dengan zikir, sama ada ketika dalam keadaan jaga ataupun tidur. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita menutup kisah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menggunakan pagi Ramadan ini untuk meningkatkan akhlak kita. Semoga Allah Ta'ala memberkati jizah kita pada pagi ini dan segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.